Assalamualaikum dan salam sejahtera Encik Fairul dan rakan-rakan sekalian. Jadi, saya Muhammad Anik Aklan bin Nazaruddin. Saya akan berkongsi dan membentang tentang tugasan 3 bagi persembahan EDUP 3143. Jadi, pembentangan ini akan dibentang oleh saya sendiri iaitu Muhammad Anik Aklan bin Nazaruddin. Untuk soalan bagi persembahan ini, jadi saya dikehendaki untuk membuat penilaian tentang kesan-kesan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar di Malaysia beserta dengan justifikasi serta bukti dengan contoh yang kukuh. Jadi, sebelum kita masuk ke pembentangan kita, eloklah sekiranya kita berkenalan dengan mobiliti sosial itu sendiri. Jadi, apakah itu mobiliti sosial? Mobiliti sosial didefinisikan sebagai satu proses perubahan ataupun pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Jadi, mobiliti sosial ni dia akan berlaku dalam sesebuah masyarakat dan boleh berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Seterusnya, kita akan masuk kepada kesan-kesan positif pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Jadi, ni kesan-kesan positif yang dapat saya nilai dan dapat saya rangkulkan antaranya adalah daripada peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi yang pertama, kesan yang paling jelas yang dapat kita lihat daripada mobiliti sosial ini adalah daripada peningkatan taraf hidup secara keseluruhan dalam kalangan pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi ataupun peringkat yang lebih jauh seperti di universiti, di kolej-kolej dan tempat-tempat lain lagi. Jadi, dengan memiliki kelayakan akademik yang lebih baik, mereka berpeluang untuk menyertai sektor pekerjaan formal seperti sektor awam, pendidikan dan swasta berbanding ibu bapa mereka yang kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian ataupun menjadi sebagai buruh kasar. Jadi generasi baru ini mampu memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan tinggi berbanding ibu bapa mereka. Perkara ini membolehkan mereka bukan sahaja menyara diri dan keluarga, malah turut melabur dalam aset seperti membeli rumah, kenderaan sendiri dan sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai oleh generasi-generasi mereka yang sebelumnya. Jadi, contohnya, ramai responden daripada komuniti Iban yang berjaya menamatkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi telah memperoleh pekerjaan tetap dan pendapatan yang lebih tinggi. Dan ini membolehkan mereka menyara keluarga, memiliki rumah sendiri dan membantu komuniti setempat. Jadi, sebagai contohnya juga dapat dikaitkan dalam hidup saya. Contohnya dalam hidup saya, peningkatan taraf hidup itu berlaku apabila saya telah memasuki institut ini. Jadi apabila saya memasuki institut ini, taraf hidup keluarga saya pada suatu hari nanti juga akan berubah berbanding dengan taraf hidup keluarga saya yang sebelum ini, kerana taraf hidup keluarga saya sebelum ini iaitu ibu bapa saya mungkin mempunyai taraf hidup yang lebih rendah kerana mereka tidak mempunyai peluang untuk pendidikan yang lebih tinggi berbanding saya yang dapat menyambung berbanding saya dan adik-beradik saya yang dapat menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi, yang seterusnya adalah kita berpindah kepada kesan-kesan yang kedua iaitu pengurangan ketergantungan kepada ekonomi tradisional. Jadi, apakah itu ekonomi tradisional? Jadi, kita lihat melalui huraian ini di mana pendidikan ini dapat dilihat berjaya untuk mengurangkan ketergantungan masyarakat luar bandar terhadap sektor ekonomi tradisional. Jadi, apakah itu sektor ekonomi tradisional? Jadi, sektor-sektor ekonomi tradisional yang dapat kita lihat ataupun yang dapat kita tengok dalam kehidupan seharian kita adalah seperti menjadi nelayan, seperti petani, bercucuk tanam, dan itu merupakan sektor ekonomi tradisional yang masih diamalkan oleh masyarakat di luar bandar. Jadi dengan adanya kesan ini dan mobiliti sosial ini, kebanyakan responden
dapat memilih untuk meninggalkan pekerjaan tradisional seperti petani ataupun penolong getah, iaitu sektor ekonomi tradisional yang saya jelaskan sebentar tadi. Dan sebaliknya, mencari peluang di bandar-bandar besar dengan menggunakan kelayakan pendidikan yang mereka perolehi. Dan ini memberi ruang kepada transformasi ekonomi dalam komuniti tersebut, di mana generasi muda tidak lagi terikat pekerjaannya yang bersifat subsisten, malah lebih terbuka kepada peluang kerjaya yang menuntut kemahiran dan ilmu pengetahuan mereka. Kesannya akan berlaku anjakan dalam cara komuniti tersebut berfikir dan melihat masa depan mereka daripada sekadar hidup untuk mencukupi kepada cita-cita untuk mencapai kejayaan dalam kerjaya mereka. Jadi, apa yang dapat saya rumuskan di sini adalah dengan adanya pendidikan ini, mobiliti sosial pelajar tersebut akan dapat membantu mereka untuk mengurangkan ketergantungan mereka terhadap ekonomi tradisional yang telah mereka amalkan sejak dahulu-dahulu lagi. Jadi contohnya, saya menggunakan pelajar dari SPAUH yang melanjutkan pelajaran ke bandar besar telah berjaya mendapatkan pekerjaan profesional dan tidak lagi bergantung kepada sumber pendapatan seperti ladang kelapa sawit ataupun menjadi seorang penanam padi. Dan ini menunjukkan peralihan sosial dan ekonomi yang lebih moden dan progresif dalam kalangan penduduk tersebut. Jadi itu merupakan kesan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Seterusnya adalah perubahan persepsi dan aspirasi hidup. Jadi kerana pendidikan ini, pendidikan akan dapat memberi impak yang besar terhadap perubahan persepsi dan aspirasi dalam kalangan pelajar itu sendiri. Pelajar yang terdedah kepada pendidikan tinggi menunjukkan perubahan dari segi cara mereka menetapkan hala tuju kehidupan mereka itu sendiri. Mereka akan lebih yakin terhadap kebolehan diri dan mempunyai wawasan yang lebih jauh. Malah dalam kajian yang telah saya gunakan, yang akan saya tunjukkan sebentar nanti untuk menyokong dapatan saya pada hari ini, menyatakan bahawa ramai antara mereka yang mempunyai keinginan untuk mengubah nasib keluarga dan berusaha keras agar anak-anak mereka kelak tidak lagi mewarisi kemiskinan yang pernah mereka alami. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan bukan sekadar memberikan ilmu, malah membentuk pemikiran yang lebih progresif dalam kalangan pelajar di luar bandar. Jadi, contohnya kita dapat lihat bahawa generasi muda IBAN yang berjaya melanjutkan pengajian dilihat lebih berdaya saing dan bercita-cita tinggi untuk keluar daripada belenggu kemiskinan itu sendiri. Dan mereka juga menjadi contoh dan suri teladan kepada rakan sebaya serta adik-beradik di kampung halaman mereka. Dan contoh ini saya dapat kaitkan dengan generasi muda IBAN ataupun kawan-kawan saya yang berbangsa IBAN semasa di sekolah menengah, di mana mereka berasal daripada luar bandar. Namun, mereka telah berusaha sekuat mungkin untuk melangkah lebih jauh daripada mewarisi ibu bapa mereka, di mana mereka telah belajar bersungguh-sungguh semasa di sekolah menengah dan kebanyakan daripada mereka telah berjaya sampai ke Menara Gading seperti di UNIMAS, UiTM dan ada yang telah menyambung pelajaran sehingga ke luar negara berkat daripada usaha mereka itu sendiri. Dan apa yang dapat saya rangkulkan di sini, hasil usaha mereka tersebut dan hasil usaha mereka yang keras semasa SPM telah membantu mereka untuk membuat perubahan dari persepsi dan aspirasi hidup mereka itu sendiri. Sehingga apa yang dapat kita lihat, mereka telah mampu mengubah jalan hidup mereka dan meningkatkan status sosial mereka dengan tidak lagi terikat dengan budaya cukup sekadar ada, dan di mana mereka telah belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang mereka mahu untuk mengubah taraf hidup mereka sendiri. Jadi itu merupakan kesan ketiga pendidikan kepada mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Jadi kesan positif yang terakhir, iaitu yang keempat dapat kita lihat adalah penglibatan dalam pembangunan komuniti itu sendiri. Jadi antara salah satu kesan positif
yang sering kali kurang diberikan perhatian tetapi amat signifikan kesannya ialah peningkatan penglibatan dalam pembangunan komuniti itu sendiri ataupun peningkatan penglibatan pelajar yang berjaya dalam pembangunan semula komuniti mereka. Jadi melalui kajian yang akan saya gunakan, yang telah saya gunakan untuk menjadi bukti untuk menyokong dapatan saya pada hari ini, iaitu kajian Linden et al. 2017 mendapati bahawa ramai dalam kalangan individu yang telah berjaya keluar daripada kemiskinan melalui pendidikan dan memilih untuk kembali semula ke kampung halaman mereka untuk menyumbang kembali kepada komuniti mereka. Ada yang menjadi guru, pensyarah atau pegawai kerajaan dan aktif dalam aktiviti bimbingan dan motivasi pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah di kawasan-kawasan tersebut. Ini menjadikan mereka sebagai role model yang sangat penting, di mana mereka bukan sahaja memberikan inspirasi kepada adik-beradik mereka, tetapi juga membantu menanamkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa tentang betapa pentingnya pendidikan sebagai alat keluar daripada kemiskinan itu sendiri. Jadi sebagai contohnya, kita dapat lihat bahawa beberapa individu yang ditemu bual dalam kajian tersebut terlibat secara aktif dalam program bimbingan pelajar dan pembangunan komuniti setempat yang membantu memperkukuh nilai jati diri serta perpaduan sosial penduduk di kawasan tersebut. Jadi contoh lain yang dapat saya gunakan juga adalah seperti kita dapat lihat di institusi kita, iaitu IPGM kita dapat lihat banyak pensyarah yang sirih pulang ke gagang, di mana banyak pensyarah yang dulunya bekas pelajar yang menuntut di Institut Pendidikan Guru ini telah memilih untuk kembali ke IPG ini untuk menyumbang bakti dan untuk membantu meningkatkan motivasi pelajar-pelajar ataupun siswa-siswi guru di IPGM kita ini untuk membantu mereka untuk menyumbang bakti supaya pelajar-pelajar ni dia dapat berusaha dan dapat termotivasi apabila melihat bekas pelajar ataupun kita lebih kenali sebagai alumni IPGM kita telah berada di tingkat yang lebih tinggi, dan di situ mereka akan dapat tahu bahawa dengan melalui pendidikan ini mereka akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus dapat membantu mereka berjaya suatu hari nanti, dan apabila mereka telah berjaya, mereka seterusnya akan dapat melibatkan diri mereka dalam pembangunan komuniti. Contohnya kalau dikaitkan dengan kita adalah melibatkan diri dalam alumni ataupun sebagai pembangunan komuniti IPGM kita dengan menyumbang bakti sebagai pensyarah, sebagai staf sokongan dan sebagainya. Itu merupakan kesan-kesan positif yang dapat saya nilaikan berkenaan kesan pendidikan terhadap mobiliti pelajar di Malaysia. Jadi keempat-empat dapatan itu tadi yang telah saya nilai, telah saya kaitkan dan kukuhkan lagi dengan melalui artikel yang telah saya pilih, iaitu artikel yang bertajuk Peranan Pendidikan Terhadap Mobiliti Sosial Komuniti Iban Luar Bandar di Daerah Kecil Sepauh, Sarawak. Satu kajian fenomenologi. Jadi artikel tersebut telah saya gunakan sebagai sokongan untuk menyokong dapatan saya itu tadi. Jadi terdapat 4 kesan positif terhadap kesan positif pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia, dan artikel peranan pendidikan terhadap mobiliti sosial komuniti Iban Luar Bandar di daerah Kecil Sepauh itu tadi telah saya gunakan untuk menyokong hasil dapatan saya sebentar tadi. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada kesan negatif pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Jadi, seperti kesan dan seperti poin-poin yang sebelum tadi, poin-poin kesan negatif ini juga akan saya kaitkan dengan menggunakan artikel rasmi untuk dijadikan sebagai bukti yang dapat menyokong dapatan yang telah saya nilaikan sebentar nanti. Jadi, untuk kesan-kesan negatif ini, saya telah menggunakan artikel daripada Universiti Malaysia Sabah yang bertajuk Peranan Pendidikan dalam Mobiliti Sosial.
kajian kes di Pusat Pembelajaran Alternatif di Pulau Mabul, Sabah. Jadi, kita lihat kepada kesan yang pertama, kesan negatif yang pertama. Jadi, kesan negatif yang pertama adalah mobiliti sosial dalam kalangan pelajar ini menjadi mendata ataupun terhenti, di mana kitaran kemiskinan tersebut akan kekal berterusan dalam generasi mereka. Malah, dalam setengah kes berlaku penurunan taraf hidup apabila mereka membesar. Ini kerana tanpa dokumen sah, ramai pelajar tidak dapat menyambung pelajaran mereka secara formal atau mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor-sektor yang rasmi. Maka, mereka akan cenderung kembali kepada kitaran kemiskinan yang sama seperti ibu bapa mereka jalani, dan iaitu bekerja secara tidak formal, terdedah kepada eksploitasi haram dan tidak mempunyai perlindungan sosial itu sendiri. Dan contohnya dapat kita lihat ada pelajar yang akhirnya kembali bekerja sebagai nelayan ataupun buruh tidak mahir di kawasan sekitar kerana tidak mempunyai kelayakan untuk pekerjaan yang lebih baik. Jadi contoh ini dapat kita kaitkan dengan sekiranya kita lihat kepada pelajar-pelajar yang berbangsa Bajau di Sabah. Majoriti daripada mereka tidak mempunyai IC sebagai seorang warga negara, dan perkara itu menyebabkan mereka kurang untuk dapat menyambung pembelajaran di dalam Malaysia, dan perkara tersebut menyebabkan mereka untuk sukar untuk menyambung pelajaran secara formal di dalam negara kerana mereka tidak mempunyai identiti ataupun IC tersebut untuk membantu mereka untuk melangkah dengan lebih jauh. Jadi, perkara tersebut akan menyebabkan kitaran kemiskinan tersebut akan terus kekal dalam kehidupan mereka dan dalam generasi mereka kerana tiada perubahan yang berlaku dan tiada usaha daripada ibu bapa yang menyebabkan kemiskinan tersebut akan kekal berterusan, sehingga anak-anak mereka pun akan mempunyai mindset yang sama, sehingga perkara tersebut akan menjadi sebuah kitaran sehingga ada generasi yang mampu mengubahnya. Dan seterusnya, kesan negatif yang seterusnya adalah masalah psikososial dan harapan masa depan yang tidak jelas, ataupun dapat kita kenali sebagai halangan dari sudut psikologi dan motivasi. Jadi di mana pelajar yang belajar dalam sistem pendidikan alternatif seringkali menyedari bahawa mereka tidak mempunyai masa depan yang cerah seperti rakan sebaya yang berada dalam sistem pendidikan kebangsaan ini. Jadi ini menjejaskan motivasi mereka untuk terus belajar dan mencuba keluar daripada jurang kemiskinan tersebut, lantas menjadikan impian mobiliti sosial itu sukar dicapai secara realistik. Sebagai contoh, beberapa pelajar telah menyatakan hasrat untuk menjadi guru atau doktor. Jadi, contoh ini telah saya ambil menggunakan artikel yang saya nyatakan pada awal tadi, iaitu yang berkenaan di Pulau Mabul, Sabah. Jadi, daripada artikel ini saya ambil contoh untuk membuktikan bahawa dapatan saya tersebut nyata dan jelas, iaitu di mana beberapa pelajar yang dikaji menyatakan hasrat untuk menjadi guru ataupun doktor apabila mereka ditemu bual. Namun, mereka juga menyedari bahawa tanpa kad pengenalan dan peluang ke sekolah menengah ataupun universiti, cita-cita tersebut hanyalah sebuah impian semata-mata. Dan ini menunjukkan bahawa walaupun pendidikan alternatif membuka sedikit ruang untuk pembelajaran, ia belum cukup untuk membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka dari sudut sosial dan ekonomi. Dan perkara ini telah menyebabkan berwujudnya masalah psikologi ataupun psikososial dan harapan mereka kepada masa depan yang tidak jelas. Kerana mereka tidak mempunyai kad pengenalan, tidak mempunyai peluang ke sekolah menengah ataupun universiti, yang menyebabkan masa depan mereka tidak jelas dan menyebabkan motivasi mereka runtuh. Baiklah, sebagai rumusannya dapat dirangkulkan ataupun dapat kita rumuskan bahawa pendidikan semasa ini memainkan peranan yang paling penting dalam mencorakkan hala tuju mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Hal ini kerana
mobiliti sosial ini bukan sahaja bertindak sebagai medium pemindahan ilmu dan kemahiran, namun berfungsi sebagai mekanisme ataupun ejen untuk mengubah taraf hidup individu, keluarga ataupun sesebuah generasi tersebut, terutamanya dalam golongan berpendapatan rendah, komuniti luar bandar dan kelompok yang terpinggir seperti pelajar tanpa dokumen. Jadi, apabila dirumuskan, saya menggunakan kajian daripada Lindon et al. 2017. Jadi, pendidikan di kawasan luar bandar seperti Sepauh telah berjaya membuka peluang kepada masyarakat Iban untuk menikmati peningkatan taraf hidup melalui akses kepada pekerjaan yang lebih baik dan stabil. Jadi pelajar dari latar belakang yang sederhana yang berjaya menamatkan pengajian menunjukkan perubahan ketara dari segi ekonomi, pemikiran dan aspirasi masa depan mereka terhadap kehidupan mereka, sekaligus memutuskan kitaran kemiskinan antara generasi tersebut. Walaupun begitu, dapatan daripada kajian Afifah Gamiring Elias Hajinin 2023 telah menunjukkan bahawa sistem pendidikan alternatif seperti di Pusat Pembelajaran Alternatif PPA Pulau Mabul masih menghadapi pelbagai cabaran yang menyekat potensi mobiliti sosial pelajar sebenar, ketiadaan dokumen pengenalan diri dan ketiadaan laluan rasmi ke sistem pendidikan arus perdana seperti sekolah menengah dan universiti telah menyebabkan pelajar hanya memperoleh manfaat yang sedikit dan terhad dan tidak mampu untuk melonjak ataupun keluar daripada kepompong kemiskinan atau stratifikasi sosial sesebuah masyarakat tersebut. Jadi, secara keseluruhannya, kesan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia ada bersifat dua sisi. Ia berfungsi sebagai alat pemerkasaan yang mampan bagi pelajar yang mendapat akses penuh dan sokongan, tetapi masih terhad bagi mereka yang tersekat oleh faktor struktural seperti status kewarganegaraan, jurang geografi, dan sistem yang tidak inklusif. Oleh itu, penambahbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, adil dan inklusif perlulah dilaksanakan agar setiap pelajar tanpa mengira latar belakang mampu menikmati peluang mobiliti sosial yang sama dan adil seperti pelajar-pelajar lain yang berada di bandar. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya pada hari ini untuk menilai kesan-kesan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Sekian, terima kasih.